Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Kiblit Minda, satu rancangan terbitan tvpas.com, dan saya sebagai pengundi rancangan ini akan membincangkan tajuk bahasa jiwa bangsa. Untuk membincangkan tajuk ini, kita telah menjemput dua tokoh pakar ahli akademik daripada lapangan masing-masing, dan yang paling kanan dengan saya ini iaitu Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, iaitu pakar bahasa yang kita jemput daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang, Doktor. Macam mana baru ni perhimpunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas, bagus. Dan di ujung sana iaitu Dr. Syahril Makzin, ahli akademik dan pakar dalam matematik, dan saya mendapat makluman beliau merupakan ahli akademik yang bebas dan tidak diikat oleh mana-mana IPT. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pergi dahulu kepada Prof. Demonstrasi keranda 152, ekoran daripada pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan 1967, yang telah mengiktiraf bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi negara. GMP baru-baru ini telah membantah pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Soalan saya kepada Prof, apa beza antara perjuangan GMP sekarang ini dengan perjuangan bahasa pada era demonstrasi keranda 152 dahulu? Silakan. Ya, terima kasih Cik Zanur. Pertama, biar saya betulkan soalan preamble kita tadi, pernyataan pertama tu. Bahasa Inggeris itu sebenarnya dihentikan sebagai bahasa rasmi pada tahun 67. Malah pada tahun itulah Bapa Isyamuddin, Datuk Isyamuddin ni antara 8 orang peguam muda Melayu yang menandatangani yang mahu meletakkan bahasa Melayu dan menolak bahasa Inggeris yang dibawa balik masuk oleh anak ini. Sekarang apa beza antara perjuangan sekarang dengan tahun 60-an? Itu sangat besar bezanya. Orangnya, ideologinya dan suasananya memang sangat berbeza. Pada tahun 50-an, 60-an itu, apabila kita mencapai kemerdekaan, perjuangan masyarakat itu dikepalai oleh kebanyakannya guru-guru, guru Melayu sebenarnya, lepasan SITC. Mereka ini orang miskin yang penuh dengan ideologi kebangsaan sendiri, idealismenya, mau membina bangsa merdeka, negara merdeka, agama dan bahasa dan budaya. Dan mereka itu berjuang bukan untuk apa-apa. Dan ini dinyatakan oleh Datuk Borhan Yaman pada 4 hari bulan lalu di UPSI, apabila beliau menyatakan apakah perjuangan pada masa itu. Perjuangan pada masa itu adalah perjuangan orang Melayu untuk merdeka dan membasmikan kemiskinan dan memberi pendidikan kepada masyarakat. Tetapi pada masa sekarang, anehnya, apabila masyarakat itu sudah menjadi berada dan bermula dengan Yang Amat Berhormat Tun Mahathir semasa beliau menjadi Perdana Menteri, kita sudah menjadi agak selesa dan kaya, punya harta. Dan kepimpinan ini dipegang oleh ahli-ahli korporat, dan ideologi mereka juga turut berubah. Maka wang dan ekonomi itu adalah segala-galanya, dan oleh sebab itu berubah perkara ini. Dan sebenarnya apa yang berlaku sekarang yang diperjuangkan oleh GMP ini ialah bahawa apa yang dilakukan sekarang ini khusus kepada pendidikan. Apabila mereka mahu mengembalikan bahasa Inggeris yang sudah kita tolak pada tahun 67 itu, mereka mahu membawa kembali. Dan membawa kembali itu pula dengan melalui jalan yang tidak sah. Tidak pernah dibincangkan di parlimen, tidak pernah dibawa ke kabinet, dilaksanakan begitu saja menurut kehendak satu orang, iaitu Perdana Menteri pada masa itu, Mahathir. Dan yang lain tu mengikut, dan yang menyokong mereka ini kebanyakannya adalah kelas menengah dan orang bukan Melayu yang juga kelas menengah, yang terdidik dalam bahasa Inggeris.
Dan pemimpin-pemimpin ni adalah orang-orang yang umpamanya Menteri Pendidikan sendiri tidak pernah pun belajar dalam negeri. Oleh sebab itu mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku di sini, lalu mereka mengatakan semua orang boleh belajar melalui bahasa Inggeris. Itu adalah perkara yang berlaku sekarang. Mereka memperjuangkan sebenarnya kedudukan mereka sebagai kelas menengah, pelangsungan kelas menengah itu, dengan tidak mengambil kira apa kesan negatifnya kepada masyarakat kelas bawahan, baik Melayu maupun Cina maupun India, dan kebanyakannya itu adalah Melayu. Itulah yang dikesalkan. Kalau sekarang GMP ni kebanyakannya terdiri oleh ahli-ahli akademik ya. Bagaimana Prof melihat perjuangan pada era 1967 tersebut? Era 1967 itu isu ini tidak timbul. Sebab memang masyarakat pada masa itu mahukan bahasa Melayu dan mereka semua setuju. Cuma pada masa itu adalah beberapa orang yang tidak mahu pada peringkat kelas menengah ini, tetapi mereka itu dapat dikalahkan oleh masyarakat terbanyak. Tapi pada masa ini kelas itu kembali berkuasa. Dan mereka menekankan kuasa mereka itu terhadap semua orang. Masuk kelas itu tu adakah UMNO yang masuk? Bukan UMNO pun, segelintir daripada orang atasan UMNO yang tidak ada pendidikan dalam negeri. Okey, itu perjuangan bahasa sekarang dan pada era 1960-an dahulu. Kalau kita lihat selepas bermulanya penubuhan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, sekitar 1970-an sehingga 1990-an, kita dapati bahawa perkembangan bahasa itu berlaku dalam rupa yang sangat pesat dan dinamik. Selaku sebagai seorang ahli akademis, doktor, sejauh manakah doktor melihat kedudukan bahasa Inggeris pada era tersebut dan sekarang ini sebagai bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara ini berjaya atau tidak? Terima kasih Musi. Memang antara 1970-an hingga 1990-an, boleh kita katakan demikian, atau awal 2000 ni, bahasa Melayu dengan tertubuhnya Universiti Kebangsaan 1970 itu, bahasa Melayu dalam bidang sains khususnya dan matematik mengalami suatu era yang berkembang amat pesat. Dalam tempoh selama lebih kurang 20 tahun atau 30 tahun lah, kalau kita ambil tahun 74 itu pengeluaran ijazah atau siswazah pertama dalam aliran Melayu, bermakna dalam tempoh 20 tahun UKM bukan saja menunjukkan membuktikan kepada dunia kemampuan perkembangan bahasa Melayu ini, tapi telah menunjukkan bahawa bahasa Melayu berjaya digunakan dalam karya-karya di peringkat sarjana misalnya. Mengikut perhitungan saya yang ringkas saja, sehingga tahun hingga tahun 2000 sarjana dalam bidang sains dan matematik, tesis dalam bahasa Melayu di UKM saja berjumlah sekitar 2000 tesis dalam bahasa Melayu.